Maharaja Pedang Tertinggi. Si 19 memerangkap hati si cantik melalui pedang dan perak. Bab 19 memerangkap hati si cantik melalui pedang dan perak. Hei, jangan pandang saya macam tu. Saya serius. Hihi, apa pendapat awak tentang adik saya? Dia seorang wanita yang sangat cantik. Jika anda berminat dengannya, saya boleh membantu anda. Gadis kecil itu memandang pokok besar di kejauhan dan mencebik. Dia menghabiskan salah satu biskut daging Ding Hao dalam beberapa suap dan mulutnya ditutup dengan sisa. Tangan tembamnya menghulurkan sepantas kilat dan menyambar biskut kedua. Ding Hao terdiam. Gadis kecil ekor kuda itu agak ganjil. Sejujurnya, Ding Hao telah membantu mereka sebelum ini bukan hanya kerana dia tidak menyukai keangkuhan Li Yiro. Kedegilan dan kekuatan pada mata cantik gadis misteri itu, serta kelemahan dua gadis yang saling bergantungan antara satu sama lain, telah menerjah ke dalam lubuk hatinya. Ding Hao teringat akan kesusahan yang dialaminya dan Ding Kele kerana mereka bergantung antara satu sama lain. Dan dengan itu, membantu mereka keluar dengan samaran berisiko berpura-pura menjadi pengikut sek yang mencari ilmu pedang. Walau bagaimanapun, Ding Hao tidak menyangka bahawa gadis muda misteri itu akan dapat lulus ujian masuk sek yang mencari ilmu pedang. Kerana dia tidak mempunyai latar belakang seni mempertahankan diri dan badannya sangat lemah. Dia jauh lebih lemah daripada Ding Hao, dan pada dasarnya tidak mempunyai harapan. Dia takut nasib adik-beradik itu lebih menyedihkan 5 hari kemudian. Derapan kaki lembut datang dari belakang mereka semasa mereka berbual. Gadis muda misteri itu sudah mandi di kolam renang dan memakai jubah panjang Ding Hao. Dia muncul dari sebalik pokok besar tanpa alas kaki. Ding Hao berpaling untuk melihatnya secara tidak sedar dan terpegun. Di belakangnya, menghampiri mereka, adalah seorang gadis yang sangat cantik. Rambutnya yang kotor dan berantakan itu menjadi hitam licin, membasahi badannya hingga ke pinggang. Titisan air di rambutnya bersinar terang, memantulkan pelbagai warna. Kulit mukanya pucat, seperti jade yang paling sempurna di dunia. Dan semasa dia kurus, suka untuk menyamarkan kecantikannya yang boleh merosakkan bandar sekiranya dia tersenyum sekali. Dan sekiranya dia tersenyum lagi, dia boleh membawa kehancuran kepada negara. Memandangkan jubah Ding Hao lebih lebar daripada badan gadis itu, 1 inci kulit putih jade-nya terdedah pada kolar. Tulang selangkanya yang indah seperti jade gemuk biri-biri. Ia semula jadi dan sempurna. Jubah warna kelabu menyembunyikan luka di badannya. Kaki telanjangnya putih dan menjolok mata. Jari kakinya yang indah sangat cantik. Garis-garis pergelangan kaki dan betisnya sangat menarik. Dia memijak rumput hijau lembut itu dengan ringan, kecantikannya seakan-akan tiada di dunia ini. Ding Hao sentiasa berfikir bahawa dia seorang yang fokus. Tetapi pada masa ini, dia tidak dapat mengelak daripada terpesona. Gadis misteri itu memandang ekspresi kelu lidah Ding Hao, dan kilatan kegembiraan yang ganjil melintasi kedalaman matanya. Abang gadis kecil bertocang tanduk kambing, ding-ding, ketawa gembira sambil melambai-lambaikan jari gemuknya di hadapan mata Ding Hao. Dia mempunyai ekspresi licik di wajahnya ketika dia berkata, "Kamu sangat bejat," liurmu mengalir ke tanah. Ding Hao akhirnya mendapat semula kecerdasannya. Gadis misteri itu berjalan ke arah mereka, semula jadi dan tenang dan tunduk kepada Ding Hao. Bibir merahnya bergerak sedikit sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, kerana menyelamatkan nyawa saya dan memberi saya pakaian." Kemudian, dia menjentikkan jarinya yang langsing ke arah gadis kecil bertocang tanduk kambing, ding-ding, di kepala dengan ringan. Dia memarahi sambil ketawa, "Kau bajingan, kau jadi nakal lagi." Ding-ding memegang dahinya dengan rasa tidak senang. Dia membuat muka menyampah ke arah gadis itu dan mengusik, "Kakak, kamu tidak selalu melayan lelaki lain dengan begitu baik." Bajingan ini, dia sememangnya seorang bakat yang matang awal. Mereka tidak banyak bercakap selepas itu. Mereka bertiga duduk di tepi kolam pembersih pedang untuk seketika. Ding Hao menerangkan dengan teliti proses upacara pengambilan murid sek yang mencari ilmu pedang yang akan berlaku dalam masa 3 hari. Dia juga mengeluarkan barang keringnya sebelum pergi dan memberikan semuanya kepada adik-adik. Kemudian, dia memikirkannya dan meninggalkan 50 tael perak dan berkata, "Cik, suka untuk memasuki sek yang mencari ilmu pedang. Simpan tael perak ini sekiranya anda memerlukannya."
Selepas anda mendaki gunung, sewa rumah dan tinggal di hadapan gunung dan bersedia dengan baik. Dengan itu, Ding Hao berpaling dan pergi. Ia adalah sejenis takdir untuk mereka bertemu. Tetapi Ding Hao hanyalah seorang hamba yang menyapu lantai. Dia hanya mampu menjaga adik-beradik miskin setakat ini. Gadis misteri itu sememangnya cantik memukau, kecantikannya tiada tandingan. Namun, Ding Hao bukanlah seorang geik yang tidak dapat bergerak selepas melihat seorang gadis cantik. Dia berazam untuk menjadi lebih kuat, melangkah ke puncak dan mengawal nasibnya. Dia sememangnya tidak mempunyai sebarang motif tersembunyi terhadap gadis itu. Perpisahan ringkasnya menarik perhatian adik-adik. Lampu pelik menari di mata Ding-Ding. Sementara itu, gadis misteri itu memandang ke belakang Ding Hao. Dia mahu bercakap, tetapi kemudian berhenti. Pada akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, nama saya Si Jiu." Dia pun tidak tahu kenapa dia akan memberitahu namanya kepada seorang pemuda pelik yang baru ditemuinya sekali. Ding Hao berhenti sebentar, ketawa dan kemudian pergi dengan langkah yang hebat. Si Jiu, ia adalah nama yang bagus dan unik. Sambil memerhati Ding Hao berjalan pergi dengan santai, mata gadis muda itu bersinar lebih terang. Matahari terbenam adalah seperti warna darah, dan gunung-gunung hijau seperti gambar. Pemuda yang acuh tak acuh itu berlalu pergi perlahan-lahan. Adegan yang memabukkan itu begitu terkesan dalam hati gadis itu tanpa disedari. Masa berlalu dengan pantas. 3 hari telah berlalu dalam sekelip mata. Akhirnya tiba masanya Sek yang mencari ilmu pedang akan membuka pintunya dan menerima murid. Pada hari itu, Ding Hao bangun awal. Selepas membersihkan diri, dia berlatih sut permainan pedang. Selepas menenangkan dirinya, dia meninggalkan kawasan kumuh itu dengan tenang seperti hari-hari sebelumnya. Kabus pagi seperti kabus, dan burung berkicauan dengan kuat. Gunung hadapan Sek yang mencari ilmu pedang sibuk dengan kehidupan. Orang ramai berjalan-jalan dan ia adalah pemandangan yang bising. Maharaja Pedang Tertinggi. Si 20 peperiksaan masuk mazhab. Bab 20 peperiksaan masuk mazhab. Ada yang bersorak kegembiraan kerana telah melepasi pusingan pertama. Sementara yang lain meraung kuat-kuat dan cuba membunuh diri kerana gagal. Adegan kegembiraan dan kesusahan hidup dimainkan di dataran yang luas. Ding Hao tiba di kawasan pendaftaran di tepi dataran. Ini adalah pusat ujian-ujian umur tulang yang merupakan yang pertama daripada 5 ujian utama. Seseorang akan lulus ujian selagi keputusan menunjukkan bahawa mereka benar-benar kurang daripada 15. Dan hanya dengan lulus ujian, pendaftar akan layak untuk mengambil ujian lain supaya mereka tidak membuang masa. Seorang warga emas berambut putih memakai jubah panjang perak duduk di atas kerusi goyang buluh tua dengan senyap sambil memantau kerja-kerja di kaunter pendaftaran. Terdapat lebih daripada 10 murid generasi ketiga yang lain memakai jubah merah dengan hiasan hitam yang memakai cincin tajam di jari mereka. Mereka akan menyapu setiap badan pendaftar dan selepas analisis sedikit, laporkan umur sebenar mereka, 13 tahun, lulus, 9 tahun, lulus, 16 tahun, gagal. Umur 21 tahun Pakcik, kamu sudah begitu tua, tetapi kamu berpura-pura muda dan mengambil ujian. Gagal. 15.5 tahun, gagal. Murid generasi ketiga adalah seperti hakim yang paling tegas. Mereka dengan lantang mengisytiharkan nasib setiap pendaftar. Selepas mereka yang cuba memalsukan jalan mereka didedahkan, ada yang kecewa, ada yang memohon dengan pahit manakala yang lain menangis dengan sedih. Walau bagaimanapun, mereka tidak akan menerima apa-apa belas kasihan daripada Sek yang mencari ilmu pedang. Jika mereka membuat terlalu banyak kekecohan, akan ada pengikut Sek yang akan keluar dan membuang mereka dari gunung. Ding Hao mengeluh. Dia beratur dan cepat-cepat datang ke hadapan. Di belakang meja kayu hitam, berdiri seorang murid generasi ketiga yang kacak yang memandang ke arah Ding Hao. Dia kelihatan dalam lingkungan 20-an. Dia berkata dengan tidak berperasaan, "Ulurkan lenganmu, lengan kanan. Cepat." Ding Hao baru sahaja mengangkat lengan kirinya apabila dia merasakan lengan bawahnya telah disengat lebah. Terasa sedikit kebas. Cepatnya. Kebolehan murid generasi ketiga itu memang tidak dapat diduga. Ding Hao tidak melihat dengan jelas tindakannya. 14.5 tahun, lulus. Murid generasi ketiga yang kacak itu melihat warna yang dipancarkan oleh cincinnya dan membuat penghakiman,
menunjukkan bahawa Ding Hao telah berlalu. Ding Hao menghela nafas lega. Dia akhirnya melepasi langkah pertama. Di bawah pandangan cemburu rakan-rakannya, Ding Hao segera pergi ke meja kayu sebelah. Dia mengambil tablet kayu miliknya daripada seorang lagi murid generasi ketiga dari sek yang mencari ilmu pedang. Tekstur halus pada tablet adalah tanda untuk Ding Hao mengambil bahagian dalam 4 ujian seterusnya. Di satu sisi, terdapat sebilah pedang panjang yang ringkas dan gagah manakala sebelah lagi terukir dengan nombor 9989. Ini bermakna Ding Hao adalah anak muda ke-9989 yang lulus ujian umur tulang. Setiap tahun, puluhan ribu anak muda akan datang ke sek yang mencari ilmu pedang untuk menyertai ujian masuk. Walau bagaimanapun, pada akhirnya, hanya 2,000 orang yang akan dapat melepasi 6 ujian utama dan menjadi murid dalam senarai menunggu sek yang mencari ilmu pedang. Orang boleh bayangkan betapa sengitnya persaingan. Lebih-lebih lagi, perlu ditegaskan bahawa selepas 2 tahun penanaman, 2,000 murid dalam senarai menunggu akan mengambil bahagian dalam ujian besar kedua. Hanya mereka yang lulus boleh dikeluarkan dari senarai menunggu dan menjadi murid sebenar sek yang mencari ilmu pedang. Mereka yang tidak lulus akan diusir dari pintu gerbang. Terbukti bahawa jalan untuk menjadi seorang ahli silat di dunia ini penuh dengan kesukaran. 10 minit kemudian, Ding Hao membawa tokennya ke pusat ujian kedua. Di sinilah ujian elemen dijalankan. Di Land of Infinity, ahli mempertahankan diri ditanam di Qi yang mempunyai 5 jenis unsur yang berbeza. Sejak dahulu kala, ahli bela diri tanah mempunyai unsur-unsur yang sama seperti logam, kayu, air, api, dan tanah. Terdapat juga unsur lain yang lebih jarang seperti ruang, kegelapan dan cahaya. Elemen setiap orang adalah berbeza. Matlamat ujian elemen adalah supaya mereka boleh diajar subjek yang berbeza pada masa hadapan dan membantu dalam memilih kemahiran mereka, manual rahsia, dan pelbagai pil. Ini membantu mazhab itu kerana mereka boleh membuat rancangan penanaman untuk murid-murid mereka. Sudah tentu, ia juga boleh menguji sama ada seseorang itu mempunyai bakat untuk bercucuk tanam. Elemen yang lebih tulen adalah, lebih baik kerana laluan penanaman mereka pada masa hadapan akan lebih luas. Mereka yang mempunyai unsur campuran adalah lebih lemah, dan ini bermakna laluan mereka untuk bercucuk tanam akan menjadi amat sukar. Terdapat sejumlah besar orang di pusat ujian elemen. Di tengah-tengah terdapat lebih daripada 10 pelantar yang diperbuat daripada batu hijau. Pada mereka, terdapat meja batu hijau yang lebarnya 2 meter dan panjang 20 meter. Di atas meja, terdapat 6 batu berbentuk bujur telur setinggi 1 meter. Mereka dibahagikan kepada emas, kayu, air, api, tanah dan spesies unsur yang jarang digunakan untuk ujian. Warna mereka berbeza dan permukaannya licin. Di belakang meja batu, duduk 6 orang tua mazhab yang memakai jubah perak. Kebanyakan orang tua ini adalah orang tua dan seolah-olah tiupan angin boleh menjatuhkan mereka. Namun, aura yang sama-sama menakutkan itu mengalir dalam tubuh mereka, membuatkan mereka berasa seperti gunung purba. Semua orang berasa gementar dan mereka semua berdiri dengan patuh dalam barisan untuk ujian mereka, tidak berani menimbulkan sebarang masalah. Aura murid generasi ketiga yang lain memakai jubah merah dengan trim hitam juga tidak lemah. Mereka sibuk menilai, mengisytiharkan dan merekod keputusan pelbagai ujian. Anak-anak muda yang lulus ujian umur tulang berbaris dalam barisan panjang dan tiba di hadapan meja batu. Mereka terlebih dahulu akan menyerahkan tablet mereka dan mencatat nombor mereka sebelum mereka berjalan di sepanjang meja. Mereka akan menekan tangan mereka pada 6 biji telur batu berkilat besar. Selagi seseorang boleh membuat telur batu bersinar, ia membuktikan bahawa dia mempunyai beberapa bentuk bakat unsur. Kecemerlangan kilauan menunjukkan sama ada unsur mereka tulen atau tidak. Tidak. 765 Zhang Fen, unsur logam, grade D tidak. 894 Liu Fei, elemen bumi, grade B. Tidak. 1467 Wu Mocho, elemen api, grade C tidak. 2250 Xiaoyan, unsur air, grade A. Ketika sekumpulan pancaran cahaya bersinar dari telur batu, murid generasi ketiga di sebelah menilai dan merakam akan menjerit dengan kuat, mengisytiharkan nasib penguji. Sama seperti dahulu,
ada yang gembira dan ada yang kecewa. Terutamanya nombor 2250, Chao Yan, yang berusia 13 tahun berpakaian kemas. Apabila dia mendengar keputusan itu, dia bersorak teruja dan memeluk ibu bapanya. Mempunyai unsur L grade A, dia pasti dianggap seorang yang genius. Sementara itu, Zhang Fen, yang telah dinilai mempunyai unsur logam grade D berumur 14 tahun setengah. Dia kelihatan biasa dan memakai perisai lama keluarga pemburu. Terbukti latar belakang keluarganya tidak begitu baik. Dia telah ditemani oleh beberapa pemburu yang kelihatan garang. Apabila mereka mendengar keputusan itu, Zhang Fen dan rakan pemburunya kelihatan muram. Bakat seperti ini dianggap berada di peringkat bawahan. Jika dia tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa ujian seterusnya, Zhang Fen mungkin tidak mempunyai banyak peluang untuk memasuki sek yang mencari ilmu pedang. Dia tidak akan mempunyai nasib dengan seni mempertahankan diri sejak itu. Pada masa itu awak juga ada di sini. Kedengaran suara terkejut di telinganya. Kamu di sini untuk menyertai ujian, jadi kamu bukan pengikut sek yang mencari ilmu pedang. Ding Hao mendongak. Dia melihat pemuda tegap itu, Xiao Chengchuan dari bandar Qingyang, yang ditemuinya di kaki bukit 3 hari lalu di tepi kolam pembersih pedang. Xiao Chengchuan berjalan ke arahnya, memandangnya dengan ekspresi terkejut. Ding Hao tersenyum ringan dan tidak menjelaskan dirinya. Haha, saya benar-benar ditipu oleh awak hari itu, bajingan. Xiao Chengchuan ketawa dengan kuat. Remaja dari bandar Qingyang itu mempunyai kening seperti bilah. Dia sangat baik hati dan tidak marah. Semasa dia bercakap, Xiao Chengchuan sampai di hadapan meja batu. Tuan muda bandar Qingyang menyerahkan tabletnya dan kemudian pergi ke telur batu pertama dengan yakin. Sejurus dia menekan tangannya ke permukaan, segumpal cahaya terang memancar ke langit. Ia adalah beberapa dozen meter tinggi dan membutakan. Adegan cemerlang ini mengejutkan ramai orang. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.